Buletin pagi 31 Disember anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Antara tajuk utama pagi ini, 3 beradik lemas di Pantai Dungun, mayat seorang mangsa ditemui pagi tadi. Dan isu bekalan petrol, Perdana Menteri jumpa pengusaha stesen minyak hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mulakan dengan perkembangan 3 beradik dikuatiri lemas di Pantai Teluk Gadung, Dungun, Terengganu. Timbalan Ketua Polis Daerah Dungun, Deputi Superintenden Muhammad Zohan ketika dihubungi berkata, salah seorang mangsa dijumpai pagi tadi. Mangsa yang belum disahkan identiti itu ditemui jam 7.38 pagi berhampiran kawasan pantai berkenaan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Usaha mengesan 2 lagi mangsa diteruskan pagi ini. Dalam kejadian jam 6.40 petang semalam, Nur Ain Fatimah Zawawi 10 tahun, Nur Ain Sofia 8 tahun dan Nur Ain Salsabila 6 tahun sedang bermain di gigi pantai terbabit sebelum ditarik ombak besar. Difahamkan sebelum kejadian, ketiga-tiga beradik difahamkan pergi ke Pantai Teluk Gadung bersama seorang ibu saudaranya untuk beriadah. Bagaimanapun, sewaktu berjalan-jalan di tepi pantai, Nur Ain Sofia dan Nur Ain Salsabila dikatakan hanyut ke dalam laut selepas ditarik ombak besar yang datang secara tiba-tiba. Kakak mereka, Nur Ain Fatimah, yang turut berada di lokasi cuba menyelamatkan kedua adiknya, namun turut dihanyutkan ke tengah laut. Difahamkan 3 beradik itu yang berasal dari Kelantan mengikut keluarganya bercuti di bandar itu dan menginap berhampiran lokasi kejadian. Tujuh jalan di Presin 2 dan Presin 3 di Putrajaya akan ditutup mulai jam 4 petang hari ini hingga 2 pagi esok sempena dengan sambutan ambang Tahun Baru 2019 yang diadakan di dataran Putrajaya. Penutupan itu bagi mengelakkan kesesakan kenderaan di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai yang hadir untuk menyaksikan pesta lampu. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Rosli Hassan dalam kenyataan yang dikeluarkan berkata, jalan yang ditutup ialah Persiaran Perdana, Jalan Kemerdekaan, Jalan Pembangunan, Jalan P3F, Jalan P3C, Jalan P2K dan Jalan P2P. Untuk memudahkan pengguna, bas perantara juga disediakan daripada 6 petang ini hingga 1.30 pagi 1 Januari 2019. Bas terbabit akan beroperasi pada setiap 30 minit dari 2 lokasi iaitu Putrajaya Central ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan dari bersebelahan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ke Galeria di Presin 4. Para pengunjung boleh meletakkan kenderaan di 9 lokasi tempat kereta awam, antaranya berhampiran Suruhanjaya Tenaga, Menara Usahawan, Jabatan Pendaftaran Negara, Hotel Doset, Monumen Alaf Baru, Masjid Sultan Mizan Zainal Abidin dan belakang Istana Kehakiman. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka akan mengadakan pertemuan dengan pihak berkepentingan termasuk syarikat pembekal dan pengusaha stesen minyak hari ini. Ia bagi membincangkan dan mencari jalan penyelesaian berhubung dakwaan risiko bekalan petrol dan bahan api diesel kering menjelang 1 Januari. Yeah, they came to see us. We will talk to them. We are trying to solve the problem. I am going to have discussion with them tomorrow if possible, and we will find out how best to resolve the problem. Beliau berkata demikian pada sidang media penutupan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu malam tadi. Beliau juga akan meneliti perkara membabitkan penutupan operasi stesen minyak tanpa kebenaran. Sebelum ini, Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Abu Samar Bachik, menyuarakan kebimbangan berhubung tangki penyimpanan bahan mentah itu dijangka kering menjelang lusa.
Perkara itu berpunca daripada keengganan pengusaha stesen minyak menambah simpanan dalam tangki selepas kerajaan mengumumkan akan mengembalikan mekanisme mengikut mingguan yang menyebabkan harga runcit produk petroleum termasuk RON 95 lebih rendah. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu pada kali ini di tahap yang terbaik. Beliau yang juga pengerusi Bersatu berpuas hati dengan kualiti debat dan peluang perwakilan menyuarakan pendapat bagi memacu parti mencapai objektifnya. The quality of the debate was very good, and all the states had an opportunity to state their views, to criticize the leadership, and also to criticize themselves. And many were the good advice given by the debaters, as well as the replies given by the members of the Supreme Council. PAT 2018 yang bermula Jumaat lalu dihadiri seramai 1,900 perwakilan dari seluruh negara. Terdahulu dalam ucapan penggulungannya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, beliau menegaskan Bersatu kini menjadi parti bertanggungjawab untuk memperbetulkan sifat dan sikap orang Melayu. Tugas memperbetulkan kepincangan Melayu menjadi tugas penting parti yang semakin berpecah ketika ini. Kerajaan Negeri Terengganu masih menunggu baki pembayaran royalti sekurang-kurangnya RM250 juta yang belum dilunaskan oleh Kerajaan Persekutuan bagi tahun ini. Menteri Besarnya Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, Kerajaan Pusat bertanggungjawab menyemak kembali jumlah royalti yang sepatutnya diterima oleh negeri itu secara keseluruhan berdasarkan perjanjian agihan yang ditandatangani kedua-dua belah pihak pada 1974. Jelasnya pihaknya tidak ada kepastian tentang jumlah sebenar tetapi sekurang-kurangnya 250 juta lagi baki sepatutnya dibayar kerajaan pusat. Dengan itu adalah menjadi tanggungjawab pihak perbendaharaan iaitu Kementerian Kewangan untuk melunaskannya sebelum tahun 2019. Selepas berakhirnya pilihan raya umum ke-14 Mei lalu, kerajaan negeri menerima 3 kali pembayaran dengan jumlah keseluruhan RM450 juta. Sekiranya kerajaan negeri gagal menuntut baki royalti seperti yang dijangka, perbelanjaan negeri bagi suku pertama tahun depan masih berjalan seperti bajet yang dibentangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri November lalu. PKR Terengganu menggesa tindakan tata tertib tanpa pilih kasih dikenakan terhadap mana-mana ahli maupun pemimpin yang mempertikai atau mengkritik keputusan kepimpinan tertinggi pusat. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Terengganu Azan Ismail berkata, Jawatan Kuasa Disiplin dan Tata Tertib PKR Pusat perlu mengambil tindakan tegas kepada mana-mana ahli yang melanggar peraturan yang ditetapkan dalam perlembagaan parti. Tindakan itu boleh menyumbang kepada perpecahan dan huru-hara dalam parti yang baru saja melalui episod pemilihan yang panjang. Jelasnya keputusan yang dibuat Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melantik barisan kepimpinan MPP yang baru berlandaskan peraturan serta perlembagaan parti. Jadi ianya tidak perlu dipersoalkan kerana semua pihak termasuk Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Azmin Ali harus menyatakan sokongan secara terbuka kepada usaha pengukuhan parti. Turut senada PKR Kelantan yang menggesa seluruh kepimpinan dan anggota parti itu menghentikan pertikaian pelantikan MPP dan MPN yang diputuskan. Pengerusinya Datuk Seri Muhammad Supardi Makno berkata, pemimpin parti sebaliknya perlu menghormati keputusan Presiden bagi mengatur langkah ke arah memperkukuhkan parti. Sebelum ini, beberapa portal berita melaporkan terdapat pemimpin parti di negara itu mempersoalkan lantikan MPP PKR bagi penggal 2018-2021 dengan menyifatkan pemilihan Presiden tidak memahami aspirasi akar umbi.
Berketinggian 1,493 meter, Gunung Nuang merupakan titik tertinggi di Selangor antara destinasi pilihan pendaki. Namun, gunung tersebut ditutup awal tahun ini akibat runtuhan tanah sekaligus menjadikan Semenanjung Malaysia kehilangan sebuah destinasi pelancongan menarik. Gunung Nuang ditutup awal tahun ini susulan seorang lelaki warga tempatan maut dipercayai tertimbus akibat runtuhan tanah. Ekoran tragedi itu banyak denai pendakian mengalami kerosakan. Justru aktiviti gotong royong pembersihan dan kerja-kerja pembaikan serta naik taraf denai pendakian dijalankan bagi membuka semula Gunung Nuang kepada orang ramai. Program Forest Trail Care 2018 ini disertai 200 anggota tentera dan 300 sukarelawan. Pihak saya telah menjalankan kerjasama dengan Jabatan Hutan Negeri Selangor, pejabat yang berhormat ahli parlimen dan juga kumpulan-kumpulan pendaki di Malaysia ini. Jadi pada hari ini kami bersama-sama bergotong royong untuk menentukan denai hingga ke puncak Gunung Nuang bersih dan selamat didaki. Program dilakukan selama 3 hari bermula 22 Disember hingga 24 Disember lalu. Antara kerja-kerja dilakukan seperti laluan denai dibersihkan, memperkemaskan tangga dan membuka laluan baru.